Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, jom sama-sama tanda tangan kita baca doa sebelum memulakan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, Ryan sayang, tutup mic. Okay, bila cikgu suruh bercakap baru mula bercakap. Okay. Okay, hari ni kita Okay, Azalia tutup mic. Okay. Hari ni kita nak belajar mata pelajaran apa? Sirah dengan akhlak. Okay, bagus. Kita nak belajar sirah dengan akhlak. Tapi hari ni kita belajar dulu akhlak. Buka akhlak, muka surat 18. Buka kitab akhlak, muka surat 18. Kita nak sambung. Kita nak sambung pembelajaran yang lepas tentang jenazah. Hari tu kita dah belajar kan pengertian jenazah. Kita dah belajar adab-adab menziarahi jenazah. Dan hari ni kita nak belajar pula adab-adab menziarahi kubur. Okey, boleh? Okey, bagus. Okey, pandai. Okey, sekarang ni Ustazah nak disebabkan baru first time saya nampak Ryan masuk kelas. Okey, Ryan tolong baca adab menziarahi kubur sampai nombor 4. Okay, Ryan baca. Tengok Ryan tu, bila orang suruh buka mic dia tak nak buka mic. Bila orang suruh tutup mic dia buka mic. Ryan baca nombor 1 sampai nombor 4. 1. Hendaklah bersih daripada hadis. 2. Hadas. Memberi salam kepada ahli kubur. 3. Memakai pakaian yang menutup aurat. 4. Membaca Al-Quran untuk ahli kubur. Okey, pandai. Terima kasih Ryan. Ustazah nak. Okey, Azalia tolong baca sambungan dia. Nombor 5 sampai nombor 9. Okey, tutup mic. Azalia je duduk. Berdiri berpegangan Muka. mati dan memberi salam secara khusus. Tidak melangkah atau duduk di atas kubur. Tidak berbual kosong. Menjaga kebersihan tanah perkuburan. Tidak melakukan perkara keji dan menekar seperti menghisap rukun, buang air kecil dan lain-lain. Okey, terima kasih Azalia. Okey. Tutup mic Azalia. Okey, yang pertama tadi Ryan kawan kita kata hendaklah bersih daripada hadas. Okey, adab menziarahi kubur yang pertama adalah hendak bersih daripada hadas. Kiranya kita kan nak pergi ke kawasan perkuburan, jadi kita kenalah bersihkan diri kita daripada hadas kan. Okey, maksud bersihkan kita daripada hadas ni contohlah perempuan tu dalam keadaan
keunzuran. Boleh tak dia nak pergi ziarah kubur? Tak. Tak. Okey, dia macam gini. Okey, bagus Ikram berani mencuba. Okey, dia ada pendapat yang boleh, ada pendapat yang tak boleh. Tapi kalau ikutkan, tak ada masalah pun kalau perempuan yang dalam keadaan keunzuran nak pergi ke kawasan perkuburan. Cuma jika ada anak-anak yang masih bayi kan, ada adik yang masih baby ke apa ke, elakkanlah sebab dalam waktu usia yang kecil, mereka ni boleh nampak benda yang makhluk halus kan. Jadi untuk mengelakkan adik-adik kita ataupun bayi-bayi tu dalam tutup mic Adil. Okey. Okey, untuk mengelakkan adik-beradik kita yang masih bayi, yang masih kecil tu dapat melihat benda-benda halus tu, lebih baik orang yang uzur ni elakkan diri mereka daripada pergi ke kawasan perkuburan dalam waktu uzur. Cikgu cakap macam gini sebab cikgu ada pengalaman kan masa nak ziarah kubur arwah nenek Ustazah dekat Belitung kat Bukit Tongkat tu. Kan kawasan Bukit Tongkat kan hujung kan. Lepas tu makcik Ustazah waktu tu uzur. Jadi Ustazah fikir bolehlah, tak ada masalah kan. Lepas tu sepupu Ustazah tu masih kecil lagi, umur baru 3 tahun, 2 tahun macam tu lah. Lepas tu balik je daripada kawasan perkuburan tu, dia nangis. Lepas tu dah asyik tengok Shirley kan. Dia asyik tengok saya kat belakang ya. Dia tengok kat belakang ada benda. Saya takut lah bila dah berubat rupanya. Ustaz tu kata kalau kat kawasan perkuburan ni elakkanlah daripada pergi kalau uzur. Macam tu lah. Okey. Kita tengok yang kedua. Memberi salam kepada ahli kubur. Macam mana beri salam kepada ahli kubur? Assalamualaikum ya ahli kubur. Okey. Bila lalu je kat kawasan perkuburan ke, walaupun dalam kereta, walaupun kita tak menziarah pun, walaupun kita lalu je kawasan perkuburan tu, boleh je, tak ada masalah pun kalau kita nak beri salam kepada ahli kubur. Kita tengok yang ketiga pula, memakai pakaian yang menutup aurat. Ini semestinya lah, takkanlah yang perempuan nak pergi kawasan perkuburan tak pakai tudung kan. Sebab kawasan perkuburan ni adalah kawasan yang menginsafkan diri kita bagi orang yang masih hidup. Lepas tu awak pula tak pakai tudung, lepas tu yang lelaki pakai seluar pendek dan sebagainya kan. Tak tutup aurat dengan sempurna. Jadi itu adalah perkara-perkara yang kurang elok. Okey, kita tengok yang Macam tak hormat ahli. Ya, betul. Kita macam tak hormat kepada ahli-ahli kubur kat kawasan tersebut. Kita tengok yang keempat. Membaca Al-Quran untuk ahli kubur. Selalunya bila kita ziarah sesiapa ahli keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kita mesti duduk kat tepi, kita baca Yasin kan. Itulah maksudnya. Tak kisah nak baca Yasin ke, baca apa ke, terpulang baca Al-Fatihah ke. Itu pun dikategorikan dalam membaca ayat Al-Quran kan. Kita tengok yang kelima pula. Yang kelima. Cikgu tadi Ustaz Rawi cikgu. Muka surat 18. Okey. Kita tengok yang kelima. Berdiri bertentangan muka si mati dan memberi salam secara khusus. Apa maksud juga kat sini? Berdiri bertentangan muka si mati. Dan memberi salam secara khusus. Contoh kiblat ke arah sana. Kan? Kiblat contoh ke arah ke depan. Lepas tu awak datang, awak kena bertentangan lah. Janganlah menghadap betul-betul muka si mati. Kawasan muka si mati kan. Contoh muka si mati dekat ngala ke sana. Awak ni nak datang, awak kena ke belakang lah. Faham tak? Boleh bayangkan kan bertentangan tu macam mana kan? Opposite lah. Contoh kalau awak dekat kiri, awak tengok pemandangan dekat kiri. Maksudnya kena tengok belah kanan pula. Kiranya bertentangan. Jangan kita menghadap. Okey. Boleh faham Okey. Kita tengok yang keenam pula. Yang keenam, tidak melangkah atau duduk di atas kubur. Benda ni memanglah tak boleh. Kita tak boleh melangkah. Kan kita tengok kan orang tua-tua dulu kata, kalau kita tengok cerita Endon kan dia kata tak boleh, kalau melangkah ni kiranya kita mati kat situ jugalah, apalah merepek. Itu semuanya mitos Itu semuanya macam perkara karut lah. Kiranya kita ni sebagai umat Islam syirik kalau kita percaya. Tapi kalau nak elakkan tu,
bila dah melawat ke kawasan perkuburan, kita janganlah melangkah kan ataupun duduk dekat atas kubur. Kiranya kita kena hormat lah. Kita kena bayangkan yang kan kubur kan ada gelembung tu kan, ada timbusan tanah tu kan. Kita bayangkan itu badan si mati. Kalau masa hidup pun mesti mak bapak kita tak bagi kita langkah adik-adik kita kan, macam tu kan. Itulah umpamanya, kiranya tak elok lah. Okey. Ustazah, Ya. Saya confused tengok dua kubur yang tak ada apa yang kat atas macam cikgu kata suruh bayangkan macam badan mayat tu. Apa Ikram? Confused. Yang kubur yang tak ada apa yang cikgu kata tadi tu. Oh, kubur yang tak ada timbunan. yang tak ada timbunan tu. Dia macam gini, dia tak kisah pun nak rata ke, nak timbunan ke, tak kisah. Selalunya yang buat timbunan ni mereka yang tak buat kepuk. Kan keliling kan. Keliling tu kalau kita tengok kat kubur ada yang buat mozaik kan. Ada yang buat mozaik, ada buat bentuk batu, ada yang buat design macam-macam. Itu yang dinamakan kepuk. Kepuk. Kiranya kalau dia tak guna kepuk, sebab itulah dia buat timbunan tu sebagai tanda yang itu kawasan perkuburan. Kalau dia buat rata, nanti orang tak tahu yang tu kubur. Walaupun ada letak batu nisan kan. Cuba kalau dia letak batu nisan warnanya macam kayu ke apa ke, orang tak akan perasan. Jadi nak mengelakkan mereka ni melangkah, sebab tu selalunya dia orang akan buat timbunan tinggi. Melainkan kalau mereka ni letak kepuk macam kayu warna putih ke kan, ataupun dia letak tanda batu ke tepi-tepi, dia letak mozaik ke apa ke, selalunya memang dia orang akan ratakan lah. Sebab kalau tak mozaik kan, dah letak mozaik dah tanam kan, macam mana kita nak timbun lah. Kiranya itu sebagai simbolik lah, tanda yang itu adalah kubur. Macam tu. Okay, boleh jelas? Okay, Ustazah. Tanya apa? Dapat tadi. Apa kalau kita terlangkah macam mana tu Ustazah? Macam ni. Okey, dia kalau terlangkah, kalau kita dah sedar kita terlangkah, eloknya kalau kita rasa hormat dekat si mati tu, seeloknya pergi balik ke kawasan tu, kiranya macam awak sebagai tanda hormat, Allah maaf kiranya ya Allah minta maaf, ya Allah aku tak sengaja, aku terlangkah, aku tak perasan. Dia tak ada apa masalah pun. Kiranya kalau dah sedar tu, cubalah doa istighfar kan, supaya tak ada apa-apalah benda berlaku. Kalau kita tengok kat cerita hantu, kalau terlangkah kan, roh si mayat ikut kita balik lah apalah bagai kan. Benda tu kan, sebab tu awak semua takut kan. Lagi-lagi yang nak cium si mayat lah apa, takut tiba-tiba berdiri lah, takut tiba-tiba terduduk lah sebagainya kan. Tu merapu tu merepek. Jadi kalau jadi benda macam tu, kita jangan takut. Kita cuba coolkan diri kita. Kalau kita langkah, pergi balik cakap minta maaf ni semua tak sengaja. Lepas tu cakaplah ke Allah supaya tak ada benda buruk berlaku lah. Kiranya kita dah buat minta maaf dengan cara hormat, insya-Allah tak ada apa-apa benda buruk berlaku. Okey, jelas? Okey, jelas. Sebab saya pernah terlangkah tau masa tu. Nak melawat kubur arwah atuk ayah saya kan. Lepas tu tiba-tiba terlangkah tau. Lepas tu dah perasan tau. Lepas tu pergi kat ibu, kata dengan ibu, "Ibu, tadi kita ada terlangkah kubur tu." Lepas tu ibu suruh datang balik minta maaf. Gitu. Ya, betul lah tu. Kiranya sebagai tanda hormat. Macam tu. Okey. Okey, kita teruskan. Sekejap. Okey, yang baru masuk ni, buka kitab akhlak, kita nak belajar tentang adab-adab menziarahi kubur. Buka muka surat 18. Okey, kita tengok yang ke-6. Yang ke-6 dah. Kita tengok yang ke-7, tidak berbual kosong. Takkanlah kita nak pergi kawasan perkuburan, kita nak berbual kosong kan. Berbual kosong, kita nak berbual dengan kawan kita, baik pergi kat tempat lain kan. Kiranya perkuburan ni adalah kawasan yang kita perlu hormat roh-roh si mati, jasad si mati yang dekat kawasan perkuburan. Sebab kawasan perkuburan ni adalah kawasan yang menginsafkan diri orang yang masih hidup ni kan. Kita rasa kita pun akan ada kat dalam tu. Kita kena ingat kalau kita tak nak orang buat dekat kubur kita, kita janganlah buat. Kita kena hormat macam tu. Lepas tu
Kan selalunya kalau lagi kubur kan, kita selalu berbual kan. Kita selalu berbual macam tu kan. Tapi ikutkan tak ada masalah pun. Cuma memang arwah memang tak akan dengar lah apa yang kita cakap. Sebab mereka ni dah tak ada dah dekat dunia. Yang ada kat kubur tu cuma jasad. Jadi untuk hilangkan rindu kan. Untuk hilangkan rindu. Kalau nak berbual-bual lah tak kisah, tak ada masalah. Cumanya jangan terlampau sedih. Sebab benda tu boleh menyeksa si mati dekat sana. Bukan menyeksa sebab apa? Sebab kita ni tak reda dengan pemergian mereka. Okey, jelas? Okey. Jelas. Okey, bagus jelas. Okey, kita tengok yang ke-8 pula. Menjaga. Jelas. Okey, kita tengok yang ke-8 pula. Menjaga kebersihan tanah perkuburan. Aduh, typo pula Ustazah, saya dah tulis. Menjaga kebersihan tanah perkuburan. Jadi kawasan perkuburan adalah kawasan sukarelawan kan. Jadi kalau ada gotong royong orang kampung nak bersihkan kawasan perkuburan, awak nak join ke apa ke untuk tengok, ambil pengalaman dan sebagainya, tak ada masalah, boleh. Dapat pahala juga kan. Sebab kawasan perkuburan ni kita kena nak bersihkan kan. Takkan kita nak biarkan macam tu kotor. Sebab tu lah budak-budak takut. Diingatkan tu kawasan hantu. Padahal tu kubur. Jadi orang zaman sekarang ni, budak-budak zaman sekarang ni memang fikir mindset dia hantu. Kan? Sebab tu lah kita kena sentiasa bersihkan kawasan perkuburan ni. Biar jadi macam cantik je, tenang je bila kita tengok kan. Kita nak datang ziarah keluarga kita yang dah meninggal pun kita tak takut. Lepas tu kita tengok yang ke-9. Yang ke-9, yang terakhir sekali, tidak melakukan perkara keji dan mungkar seperti menghisap rokok, buang air kecil dan lain-lain. Ini paling tak molek lah kalau kita nak buat dekat kawasan perkuburan kan. Hisap rokok. Boleh je hisap kat tempat lain. Kenapa perlu hisap dekat kawasan perkuburan kan? Kita kena hormat dekat ahli-ahli kubur kat situ. Lepas tu buang air kecil. Ini lagilah tak elok. Alangkan kita pergi ke kawasan hutan dan sebagainya pun kita tak boleh kencing sebarangan. Lagilah nak kencing kat kawasan kubur kan. Lagilah tak moleknya kat situ. Dan lain-lain. Apa benda perbuatan keji pun memang kita tidak dibenarkan untuk buat. Kita kena hormat si mati dekat kawasan perkuburan tersebut. Okey. Jelas? Ada apa-apa nak tanya tentang adab-adab menziarahi kubur? Tak ada. Okey, bagus. Kita pergi ke yang seterusnya, kita belajar tentang tujuan beradab semasa mengiringi jenazah. Boleh? Boleh. Okey. Ryan tu daripada tadi kenapa tak ada diam tu? Okey, kita tengok yang seterusnya. Tujuan beradab semasa mengiringi jenazah. Okey, siapa Naufal, baca nombor 1 dengan nombor 2. Nampak? Naufal tu buka mic. Menguatkan Kejap. Okey. menguatkan ketakwaan kepada Allah kerana mengingati mati. Okey, yang kedua. Mendapat ganjaran pahala. Okey, pandai. Nanti jangan keluar dulu tau semua. Kita nak ambil gambar. Nanti tak sempat pula saya nak record. Okey. Yang pertama, tujuan beradab semasa mengiringi jenazah. Maksudnya, masa kita dah kan dekat rumah, kita kan dah baca Yasin, kita dah ni kan selalu kita nak pergi ke kawasan perkuburan tu, akan ada pengiringan kan. Mesti akan ada yang angkat jenazah, angkat keranda kan. Itulah maksudnya. Semasa mengiringi jenazah tu. Okey, tutup mic Nafal. Siapa lagi? Tutup mic, semua tutup mic. Lagi tutup mic. Okey. Jadi masa kita nak mengiringi jenazah tu pun kita kena ada adab. Okey, yang pertama apa? Tujuan dia adalah menguatkan ketakwaan kepada Allah.
kerana mengingati mati. Jadinya bila kita tolong, kita ziarahi jenazah kan, kita ziarah keluarga si mati, kita tolong keluarga si mati membuat persiapan kain kafan dan sebagainya, kita mengiringi jenazah lagi, kita pergi ke kawasan perkuburan lagi. Benda ni adalah bertujuan menguatkan ketakwaan kepada Allah kerana kita ni mengingati mati. Jadi kita ni kena ingat yang kita ni hidup ni kita mesti akan merasai mati. Cuma kita tak tahu bila kan. Mungkin ustazah tak tahu ustazah akan pergi besok ke, lusa ke. Tak tahu kan. Kita dah rancang. Yang ustazah dah rancang, ustazah nak ngajar awak ni, tiba-tiba esok ustazah dah tak ada. Kita tak tahu. Itulah maksudnya kat situ. Kita kena sentiasa mengingati mati. Kita tengok yang kedua pula. Naufal kata mendapat ganjaran pahala. Senang je kita nak dapat ganjaran pahala. Kita buat kerja dengan ikhlas, kita tolong orang dengan ikhlas, kita pergi ziarah jenazah. Kita buat benda yang senang dapat pahala ni adalah satu benda yang tenang kau kalau kita buat. Kan yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni. Benda semua ni awak dah awak dah buat dalam kehidupan seharian. Cuma awak tak perasan. Awak ni sangat mudah dapat pahala kan. Macam tu. Kita tengok yang ketiga pula. Siapa Ikram baca nombor 3 dengan nombor 4? Menimbulkan rasa insaf. Okay, mengurangkan rasa kesedihan keluarga sakit si mati. Okey. Yang ketiga pula menimbulkan rasa insaf. Jadi macam saya kata tadi lah, bila kita tolong kan, bila kita buat benda-benda yang melibatkan jenazah ni, kita tolong dan sebagainya, ni semua akak ada rasa insaf lah kat diri kita untuk bertaubat kan. Contoh kalau waktu tu ustazah tolong, ustazah waktu tu jahat gila kan, suka merompak, ustazah suka mencuri dan sebagainya. Bila ustazah pergi tu rasa insaf. Jadi kita mestilah takkan lagi buat benda tu, takkan kita nak pergi hadap Allah dengan kita bawa dosa yang 1 tan semua kan. Macam tu lah. Tengok yang keempat pula. Sekejap adik saya ni kacau. Okey. Yang keempat, mengurangkan rasa kesedihan keluarga si mati. Itulah tujuannya. Bila kita ni hidup berjiran dan sebagainya kan. Contoh kawan awak nanti ada kematian keluarga, awak datang ziarah, awak coolkan, awak redakan kawan awak kan. Awak tepuk dia ke, awak peluk dia, awak suruh dia sabar dan sebagainya. Bolehkan rasa kurang kesedihan keluarga si mati waktu tu. Kiranya kita tolonglah redakan perasaan sedih dia kan. Siapa yang pernah rasa sedihnya tu faham. Ustazah pun ambil masa tau nak terima yang nenek ustazah waktu tu tak ada. Dah lah dia tak ada tu waktu birthday ustazah tau. Dah rancang dah tu waktu tu nak pergi sambut birthday saya. Dia dah siap beli hadiah dah. Tapi dia hadiahkan saya dengan pemergian dia waktu tu. So saya rasa daripada tahun lepas sampai bila-bila saya rasa macam tak nak sambut birthday je. Macam tu lah. Okay, kita tengok. Tapi kita dah kena terima lah. Kita kena reda kan dengan pemergian orang yang kita sayang. Kita kena fikir kita pun pinjaman Allah kan. Kita sayang sesiapa pun memang pinjaman Allah. Bukan hak kita pun dalam dunia ni. Kita tengok yang kelima. Yang kelima pula adalah meyakini bahawa hidup dan mati itu ketentuan Allah. Itulah yang Ustazah cakap tadi kan. Meyakini bahawa hidup dan mati itu ketentuan Allah. Apa yang kita buat ni, kita tengok benda tu menyawa, kucing, binatang dan sebagainya. Mereka pun akan mati. Kita pun akan mati. Cuma kita tak tahu bila. Okey. Boleh jelas kat sini? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, bagus. Okey, sekarang ni cuba tengok dekat kitab muka surat 19 tu, dekat info tepi tu. Dia katakan sunat mengucapkan salam kepada ahli kubur dengan membaca doa. Kat situ pun ada. Kalau nak ringkas, boleh je Assalamualaikum ya ahli kubur kan. Lepas tu kalau yang ni pula Assalamualaikum zara kaum mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Yarhamuna wa yarhamukumullah. Apa maksudnya kat situ? Salam sejahtera ke atas kamu, wahai ahli kubur dari kalangan kaum muslimin dan muslimat. Dan bahawa kami juga insya-Allah
akan menuruti kamu apabila sampai gilirannya. Semoga Allah memberi rahmat dan kesejahteraan kepada kami dan kamu sekalian. Doa ni lagi baguslah, lagi lengkap kan. Tapi kalau tak hafal boleh je nak cakap Assalamualaikum ya ahli kubur. Jadi apa yang kita buat ni kita kena fikir yang kita buat akan ada dalam situasi mereka. Kita pun akan ditambun kat dalam tanah. Cuma kita tak tahu bila kan. Okey. Sekarang untuk ahlak setakat ni hanya tu saja. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada Okey. Tak ada. Tak ada. Okey. Melili alio saya lah. Okey, kita habis untuk ahlak, kita nak belajar sirah pula. Okey, sekejap lah. Sebelum tu ambil gambar dululah. Nanti saya lupa lah. Okey, buat kamera. Nak gambar. Comel-comel ni. Senyum-senyum. Peace-peace. Okey. 1, 2, 3. Okey. Akaun Anis Nurdanila ni nama awak tu? Buka mic. Akaun kakak saya. Oh, nama awak siapa? Akaun kakak saya ni. Nama awak? Mia Zarif. Oh, Mia Zarif. okey. Terima kasih. Okey, kita pergi kepada sirah pula. Buka buku sirah. Sekejap saya nak bentang. Okey, sadaqallah, ahlak sadaqallah. Kita buka sirah pula. Okey, relax semua. Jangan ngantuk-ngantuk dulu. Nanti dah habis kelas ni baru tidur. Saya pun dah ngantuk-ngantuk ni, nampak katil kat sebelah ni. Okey. Kita hari ni nak sambung yang sebelum ni kita belajar kan. Mana pula ni? Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang peristiwa yang berlaku semasa hijrah. Hari ni kita nak belajar pula peristiwa di Gua Sur. Okey, dah ready? Okey, dah ready belum? Sudah. Okey, sayang-sayang semua. Okey, relax. Okey, siap duduk dalam keadaan sedia. Jangan ngantuk-ngantuk. Don't. Okey. Buka muka surat 10. Sirah buka muka surat 10. Kita belajar peristiwa di Gua Sur. Okey. Fazan nak tadilah siapa? Mia Zarif Baca nombor 1. Ada tak orangnya lagi? Usia berapa sekarang? Muka surat 10. Tak apa, baca je kat slide saya ni. Kalau tak buka kitab lagi. Nampak tak? Baca nombor 1. Gula balik. Untuk apa? Muka surat 10. Kalau kitab muka surat 10. Baca yang dekat saya punya ni je. Nombor 1 dia apa? Zarif. Pihak Musyrikin. Musyrikin Mekah. Mengupah pengesan telapak kaki yang bernama Abu Kurzun dan akhirnya mereka berhenti digusur. Okey, pandai. Terima kasih Zarif. Kita tengok yang pertama. Pihak musyrikin Mekah mengupah pengesan telapak kaki yang bernama Abu Kurzun dan akhirnya mereka berhenti di Gua Sur. Okey, nanti saya terangkanlah. Okey, seterusnya Zafira baca nombor 2. Malangnya mereka tidak dapat menjumpai baginda kerana terdapat sarang
sarang laba-laba dan sarang burung merpati di hadapan pintu gua. Okey, pandai. Nombor 3 pula, siapa nak baca? Yang guna akaun ik ni, siapa nama awak? Ada tak orangnya? Azmi? Saya Okey, baca nombor 3. semasa Berlindung berlindung di dalam gua di dalam gua Abu Bakar telah dipatok seekor binatang berbisa sehingga menitis air matanya menahan kesakitan. Okey, pandai. Terima kasih Azmi. Okey, kita tengok kawan kita kata tadi. Yang pertama, dah tak payah nak ngantuk-ngantuk sangat. Tengok muka saya yang comel ni. Aku gigit kan seorang-seorang. Okey, kita tengok yang pertama. Pihak musyrikin Mekah mengupah pengesan telapak kaki yang bernama Abu Kurzun. Dan akhirnya mereka berhenti di Gua Sur. Waktu tu tentera Quraisy ni, mereka ni mengupahlah pengesan telapak kaki untuk menjejak tapak kaki Rasulullah dengan sahabat waktu tu. Sebab mereka ni nak tangkap kan Rasulullah kan. Sebelum ni kita dah belajar. Lepas tu Ustazah, ya. Boleh tak saya keluar dulu sebab tadi papa saya call? Boleh. Okey, nanti masuk balik. Okey. Okey. Pengesan telapak kaki tu dia dah jejak kan. Lepas tu dia pun berhenti di Gua Sur. Waktu tu memang Rasulullah dengan sahabat ada pun kat dalam Gua Sur tu. Tapi kenapa mereka tak masuk ke dalam Gua Sur tu? Kita tengok yang kedua. Kenapa? Malangnya mereka tidak dapat menjumpai baginda kerana terdapat sarang laba-laba dan sarang murung merpati di hadapan pintu gua. Kenapa mereka tak masuk? Sebab sarang laba-laba ni adalah simbolik yang di mana kawasan tersebut memang tidak dijejaki oleh mana-mana orang pun. Faham tak? Contoh kalau awak pergi bangunan lama kan dah bersarang dah berdebu. Macam tu lah umpamanya. Macam tu juga dekat di hadapan pintu Gua Sur waktu tu. Allah tolong Rasulullah dengan sahabat waktu tu dengan hadirkan sarang laba-laba ni. Sarang laba-laba tu ada dekat pintu gua tu dengan Okey, nampak skrin saya tak? Nampak? Nampak Nampak? Macam ada orang pegang pula laptop saya ni. Ayuh, ada hantu pula. Okey, kita tengok. Macam mana boleh ada muka saya kat situ tu? Azalia buat macam mana tu? Ustazah dah stop kongsi skrin ni? Tak, macam ada orang laptop saya ni . Ya. Ayu hantu. Tu lah, ada orang hack laptop saya ni. Macam mana ni? Okey, kejap . Bismillahirrahmanirrahim. Dah lah kena virus. Jangan sebut. Kan ni. Sekejap Salah tekan pula. Dah Ustazah dah. Okay, sekejap. Salah slide. Aduh, spoil lah. Sabar ya. Sabar. Salah lagi lah. Sekejap Kesilapan teknikal pula.
Okey. Apa yang korang Okey, dah buang? Ustazah dah. Apa yang korang berbual ni? Okey. Okey, dah nampak Okey. Takut saya. Okey, kita tengok. Tadi yang pertama, pihak musyrikin Mekah ni mereka mengupah pengesan telapak kaki untuk jejak. Okey, tutup mic. Untuk untuk menjejak telapak kaki sahabat dengan Rasulullah waktu tu. Lepas tu, tapi bila mereka dah pergi dekat kawasan Gua Sur tu, mereka dah ada pun dekat depan pintu Gua Sur tu, tapi mereka tak masuk. Sebab apa? Sebab mereka tak menjumpai pun. Kerana apa? Poin utamanya sebab ada sarang laba-laba. Ada sarang burung merpati. Itu menunjukkan kawasan itu tidak pernah pun dimasuki, tidak pernah pun diceroboh oleh mana-mana pihak pun. Sebab sarang tu tercantik je kat kawasan pintu Gua Sur tu. Kiranya kalau masuk kat kawasan pintu Gua Sur tu, maksudnya orang tu mestilah dah maksudnya dah macam dah terlanggar kan sarang laba-laba tu, dah tak akan jadi sarang. Jadi sebab itulah pihak musyrikin waktu tu tidak masuk, sebab mereka menganggap dalam gua tu tak ada pun Rasulullah, sebab ada sarang laba-laba kat kawasan tersebut. Pernah dengar kan kisah ni kan? Okey, kita tengok yang seterusnya. Tak pernah dengar okey, tapi ni Ustazah cerita. Kiranya waktu tu memang Rasulullah ada pun dengan sahabat dekat dalam pintu gua tu, tapi tak jumpa sebab ada sarang laba-laba. Ingatlah kalau ada peristiwa kat pintu gua kan, senang je nak ingat. Kalau ingat sarang laba-laba je, mesti awak dah ingat dah cerita ni. Kisah ni tentang di mana mereka ni tak akan berjumpai Rasulullah pun dalam pintu gua sebab ada sarang laba-laba. Kiranya sarang laba-laba ni telah menyelamatkan Rasulullah dengan sahabat waktu tu kat dalam pintu gua. Dengan sarang burung merpati. Okey, jelas Kita tengok yang seterusnya apa jadi. Semasa berlindung di dalam gua, Abu Bakar telah dipatuk seekor binatang berbisa sehingga menitis air matanya menahan kesakitan. Tengok, sampai menitis air mata sahabat waktu tu kan. Tapi apa jadi? Rasulullah pun pergilah ludah. Rasulullah air liur Rasulullah tu pergi dekat kawasan berbisa tempat ular tu patuk sahabat waktu tu. Jadi serta-merta bisa tu pun telah sembuh sebab air ludah Rasulullah waktu tu adalah penawar pada zaman tersebut. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Okey, relax jangan ngantuk-ngantuk lagi ya. Kita tengok yang seterusnya pula. Sekejap. Okey, yang seterusnya pula yang keempat, Rasulullah ketika itu berbaring di riba Abu Bakar dan bertanya kepada Abu Bakar. Lantas baginda menyapu air liurnya di tempat yang dipatuk dan rasa sakit terus hilang. Itulah yang saya cakap tadi. Masa Abu Bakar dah kena sahabat waktu tu dah kena patuk ular tu, Rasulullah Rasulullah terus ludah dekat kawasan tersebut. Serta-merta apa sakit yang sahabat rasa ketika tu serta-merta hilang kan. Betapa hebatnya Rasulullah ketika itu. Kita tengok yang seterusnya. Setelah itu baginda dan Abu Bakar meneruskan perjalanan dengan dipandu oleh Abdullah bin Araikid melalui jalan yang jarang dilalui untuk ke Yashrib. Yashrib ni dekat mana? Dekat Madinah. Setelah penduduk musyrikin waktu tu tak berjaya pun untuk menjumpai Rasulullah dengan sahabat ketika itu, so mereka terus pulang lah. Bila mereka pulang, sahabat dengan Rasulullah pun terselamatlah dalam pintu gua. Jadi bila mereka dah pergi, Rasulullah pun pergilah teruskan perjalanan mereka dengan sahabat. Mereka pergi ke mana? Mereka nak pergi ke Yashrib. Mereka pergi ke Yashrib dan mereka pergi tu melalui kawasan yang orang jarang lalu, iaitu dekat mana? Dekat kat mana pun tak tahulah. Yang penting kawasan tu memang kawasan yang tidak pernah pun dan jaranglah dilalui kalau nak ke Yashrib tu. Siapa yang pandu Rasulullah dengan sahabat ketika itu? Abdullah bin Araikid. Okey, jelas Jangan lupa tahu. Okey, kita tengok yang seterusnya. Akhirnya mereka tiba di Quba. Mereka tiba di Quba pada 8 Rabiul Awal. Waktu tu 28 Jun. 600 bersamaan 622 Masihi.
waktu tu Rasulullah telah mendirikan masjid, iaitu Masjid di Quba. Setelah melalui pelbagai rintangan kan dan cabaran untuk pergi ke sana, akhirnya mereka pun tibalah di Quba pada 8 Rabiul Awal waktu tu. Okey. Kita tengok yang seterusnya pula. Okey, kita tengok yang okey, sekarang ni kalau dekat kitab kan dia tak ada bagi kan jalan cerita peristiwa tu kan. Tapi Ustazah buat macam ni supaya awak nampak lah. Sebab dekat sini kan dia agak panjangkan ayatnya kan. Okey, kita tengok yang seterusnya. Nombor 7 pula. Apa yang jadi lepas mereka dah tiba di kawasan Masjid Quba tu, mereka pun kemudian Rasulullah pun berangkat ke Madinah. Setelah dah pergi ke Masjid Quba, dah sampai kat sana, mereka pun pergilah berangkat ke Madinah. Ke Madinah diiringi 100 orang penduduk Quba. Waktu tu Rasulullah pun nak pergi ke Madinah, orang-orang dekat Quba waktu tu pun mengiringi. Berapa orang yang mengiringi Rasulullah ketika itu? 100 orang. Okey, tak payahlah sangat-sangat, nanti saya ikut sangat macam mana? Korang ni. Okey, kita tengok yang seterusnya. Apa yang jadi lepas Rasulullah pergi ke Madinah tu? Sebelum tu Rasulullah telah singgah di perkampungan Bani Salim bin Auf waktu tu, sahabat Rasulullah, untuk mendirikan solat Jumaat dan menyampaikan khutbah. Walaupun Rasulullah nak pergi ke kawasan yang baginda nak lalui, tapi baginda tidak pernah lupa untuk solat. Sebab solat ni adalah tiang agama kan. Dah belajar kan solat ni tiang agama kan. Umpamanya kita mendirikan sebuah rumah, kalau kita tak ada tiang, macam mana kita nak buat rumah? Macam itulah diri kita juga. Pergi mana-mana pun jangan tinggal solat. Tak ada alasan pun. Kita pun ada kemudahan kan. Kalau kita nak pergi jauh tempat ke, kita boleh gabungkan kan. Kita boleh, apa orang panggil? Lupa pula saya. Okey, kita tengok. Masa Rasulullah nak pergi ke perkampungan, nak teruskan perjalanan tu, Rasulullah pun singgah dekat perkampungan Bani Salim waktu tu kan. Dekat Ryan. Okey, kita tengok dekat situ, dekat perkampungan Bani Salim tu, mereka pun Rasulullah mendirikan solat Jumaat. Lepas tu Rasulullah pun menyampaikan khutbah kepada penduduk di situ. Kita tengok yang seterusnya pula. Ketibaan Rasulullah waktu tu disambut meriah, sangat meriah, dengan alunan apa? Alunan syair dan paluan gendang berserta selawat ke atas baginda. Nampak kan betapa sukanya penduduk di situ dengan ketibaan Rasulullah. Alangkah mereka pun seronok lagilah. Cuba bayangkan kalau Rasulullah tu ada kat kawasan kita, mesti lagi meriah kan. Kita sambut kedatangan Rasulullah. Macam itulah. Macam mana kita buat program dan sebagainya. Kita tengok, kita jemput VIP, kita buat paluan kompang kan. Macam gitulah umpamanya. Ada syair, ada gendang, lepas tu ada selawat ke atas baginda. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Okey, semua masih hidup ni, jangan tidur dulu. Okey, sekarang ni Hidup lagi. kita tengok sekarang ni kisah peristiwa di Gua Sur. Okey, dah habis. Yang pertama tadi apa? Kita tengok yang pertama tadi. Pihak musyrikin ni dia dah upah kan. Dia upah pengesan telapak kaki. Lepas tu mereka pun dah tiba dekat Gua Sur, dekat pintu. Tapi mereka tak dapat masuk sebab ada sarang laba-laba, ada sarang burung merpati kan. Lepas tu bila diorang dah pergi, Rasulullah masa berlindung tu, sahabat waktu tu telah dipatuk binatang kan. Telah dipatuk oleh seekor binatang yang berbisa. Sampai menitis air mata Abu Bakar waktu tu kan. Lepas tu apa yang Rasulullah buat? Rasulullah pergi ludah dekat tempat berbisa tu supaya luka tu kering. Lepas tu serta-merta luka tu baik kan. Abu Bakar dah tak rasa sakit. Lepas tu apa jadi? Baginda pun pergilah dengan Abu Bakar meneruskan perjalanan. Lepas tu siapa yang tolong diorang untuk pergi ke Yashrib waktu tu? Abdullah bin Uraikid kan. Dan mereka ni melalui laluan yang jarang dilalui waktu tu. Lepas tu, lepas dah pergi tu ke Yashrib tu, mereka pun tibalah di Quba. Mereka tiba di Quba. Waktu tu Rasulullah telah mendirikan masjid kan. Salah satu masjid di Quba. Lepas dah sampai dekat Quba tu, mereka Rasulullah pun pergilah sambung perjalanan kan. Pergi ke Madinah. Lepas tu 100 orang. Ramai tau yang mengiringi Rasulullah ketika itu. Sampai 100 orang. Lepas apa jadi?
sebelum Rasulullah pergi tu, Rasulullah telah singgah di perkampungan Bani Salim untuk mendirikan solat Jumaat. Lepas tu Rasulullah sampaikan khutbah. Lepas tu akhirnya ketibaan Rasulullah disambut meriah dengan alunan syair, dengan paluan gendang kan. Macam tu lah. Okey, sekarang ni nampak peristiwa yang terjadi di Gua Sur. Okey, siapa yang buka mic ni tolong tutup. Okey. Okey, sekarang ni kita dah habis belajar tentang peristiwa di Gua Sur. Ada 9 peristiwa jalan cerita yang awak kena ingat. Kalau nak slide ni nanti saya bagi. Okey, sekarang ni nampak peristiwa-peristiwa di Gua Sur. Boleh nampak? Boleh ingat? Okey, bagus. Pandai anak-anak Ustazah. Okey, boleh kita sambung sikit lagi tak dekat sahabat-sahabat yang terlibat dalam hijrah dan peranan mereka ni? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, sabar jangan tidur dulu. Okey. Baik. Okey, sabar nah. Okey, kita tengok siapa yang terlibat dalam penghijrahan ni dan apa peranan mereka. Okey, kita tengok. Yang pertama sekali Abu Bakar As-Siddiq. Apa peranan Abu Bakar As-Siddiq waktu tu? Mengiringi dan menemani Rasulullah. Kita nampak kan sepanjang peristiwa di Gua Sur, sepanjang peristiwa yang yang terlibat waktu tu, Abu Bakar waktu tu sentiasa mengiringi dan menemani Rasulullah kan. Lepas tu kita tengok sahabat yang kedua pula, Ali bin Abu Talib. Okey, apa peranan Ali bin Abu Talib? Menggantikan tempat tidur Rasulullah. Waktu tu ingat lagi kan siapa yang masuk kelas sebelum ni? Ali bin Abu Talib ni menggantikan tempat tidur Rasulullah ketika Rasulullah nak keluar daripada rumah tu. Okey, kita tengok yang ketiga siapa yang terlibat? Abdullah bin Abu Bakar. Apa jadi dekat Abdullah bin Abu Bakar? Peranan Abdullah ketika itu sebagai pengintip untuk mendapatkan maklumat rancangannya kaum musyrikin. Kiranya Abdullah ni sebagai pengintip lah Rasulullah ketika itu. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Okey, last. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Yang keempat pula, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah, apa peranan mereka? Hamba Abu Bakar yang bertugas mengembala kambing. Kiranya Amir ni adalah hamba daripada Abu Bakar. Lepas tu apa peranan Amir ni ketika tu? Peranan Amir ni bertugas untuk mengembala kambing dan menghilangkan kesan tapak perjalanan Rasulullah. Jadi sepanjang perjalanan Rasulullah ketika itu, Amir ni telah ditugaskan untuk menghilangkan kesan telapak kaki Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar waktu tu, supaya tentera kaum musyrikin tidak dapat menjejaki telapak kaki Rasulullah. Okey, nampak Kita tengok yang seterusnya pula. Ryan tutup mic. Saya tengah ngajar ni. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Abdullah bin Uraikid. Apa peranan Abdullah ketika itu? Petunjuk jalan dari Mekah ke Madinah. Itulah yang saya cakap tadi. Ingat tak yang peristiwa kat Gua Sur? Apa jadi Abdullah ni? Dia telah tolong Abu Bakar dengan Rasulullah kan nak pergi ke Yashrib tu, lalu kawasan yang tak pernah dilalui oleh orang lain pun. Lepas tu kita tengok yang seterusnya. Asma binti Abu Bakar. Apa peranan Asma ketika itu? Pembawa bekalan makanan untuk Rasulullah dan bapanya. Okey, kita tengok yang terakhir sekali. Aisyah binti Abu Bakar. Apa jadi dekat Aisyah? Apa peranan Aisyah ketika itu? Perawi hadis peristiwa hijrah Rasulullah dan bapanya. Okey. Allahu Akbar. Hari ni paling lama saya mengajar. Okey, jelas Boleh dapat tak? Boleh. Okey. Boleh. Dah sangat dah. Okey. Dah sangat dah. Alah, kesiannya anak-anak semua. Dah habis dah. Dah habis mengajar dah. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Tidak ada. Okey. Hari ni kita dah belajar 2 mata pelajaran. Okey, nanti Ustazah bagi kerja sekolah. Buatlah macam biasa, okey? Nanti Ustazah bagi kat WhatsApp. Macam biasalah kerja sekolah. Saya lagi seminggu je. Lagi seminggu je saya ajar awak. Lepas tu Ustazah Nina buat ajar. Ryan bising lah. Saya boleh tanya Ustazah.
apa Zafira? Tak ada apa-apa lah. Okey. Lagi seminggu je. Minggu depan last tau saya. Okey, jadi bila saya bagi sekolah ni tolonglah buat. Lepas tu saya dah tak bagi dah. Saya dah pun dah tak ada dah. Dah tak ada orang dah. Okey. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ni, kita baca tasbih kafarah dan surah Al-As dulu. Semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Wa ilaha bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wal as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihaati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Salam. Tak pernah ku menduga, melihat ku terpaku, ku membitu berdetak jantung.